lepas tu kecoh lah kat Malaysia kan. Ada bunyi rekaan lah, timbul masalah hukum pula. Boleh tak nak gambarkan bunyi azab dalam kubur benda gaib? Boleh tak kita nak cuba gambarkan? Tapi masalahnya ada pendakwah yang geram ni nak bagi faham. Kalau boleh nak tunjuk ni neraka ni macam ni, neraka ni. Tapi kalau dah tunjuk, tak ujian lah namanya. Kau dah tunjuk, tidak ada erti lah. Maknanya kita hanya percaya selepas dapat tengok benda tu, maknanya kita nothing. Tidaklah special. Yang special, yang boleh bersama-sama dengan Allah dan Rasulnya, dalam keadaan tak nampak neraka, tak nampak kenikmatan syurga, hanya kena percaya daripada maklumat sikit-sikit, itu barulah bernilai. Ya. Baik, kemudian seorang kamu bila mati, maka dibentangkan tempat tinggalnya pada pagi dan petang. Jadi ingat, bila kita mati saudara-saudari, kalau kita ahli syurga, kita akan dapat nikmat syurga daripada kubur lagi. Kalau orang tu, tak ada kita lah, na'udzubillah, kalau orang tu ahli neraka, daripada dalam kubur lagi dia dapat sebahagian daripada neraka. Ya, sekiranya ia di kalangan ahli neraka, ia akan merasakan tempat duduknya dan sebagai ahli neraka daripada situ lagi. Kalau kamu syurga, kamu akan dapat syurga sampai hari kiamat. Tu bayangkan saudara, kita berjuang. Kalau tak berjuang untuk Islam, hanya untuk mendapatkan pelajaran kita semata-mata, kita tinggalkan amanah kita tadi ni, inilah dia tempatnya. Dapatlah kehormatan di dunia, tapi di akhirat doa. Di alam kubur lagi sudah mendapat azab yang sangat dahsyat. Seterusnya, okey, syafaat Nabi diperlukan. Sebab itu daripada dalam kubur lagi, Nabi SAW dah sebut. Nabi SAW dah sebut bahawa semua para Nabi ada doa-doa peruntukan oleh Allah, doa yang makbul. Ni ada hadisnya. Tapi Nabi SAW kata, aku tahan daripada banyak berdoa. Nabi kata, aku tahan. Aku tak doa. Doa-doa peruntukan, doa makbul. Supaya apa? Supaya aku boleh gunakan doa ini untuk umat aku di pada mahsyar kelak, untuk aku beri syafaat pada mereka. Untuk aku beri syafaat pada mereka. So tuan-tuan dan puan saudara-saudari, pernah tak saya dengar bahawa orang-orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, bila dia mati, dia jahat macam mana pun, dia mati, dia masuk neraka, kemudian dia masuk ke syurga balik. Betul tak? Tahu tak bahawa disebut dalam syarah Sahih Muslim, dia dimasukkan ke dalam syurga balik kerana syafaat Nabi. Kerana syafaat Nabi, ya, yang dibentukkan oleh Allah. Maknanya nak dapat syafaat Nabi, kita kena ada bukti. Kena berlumba dengan 6.8 bilion orang Islam dalam dunia sekarang ni. Berapa? 1.8 bilion yang hidup hari ni, yang dah mati 1000 tahun lepas. Berapa ramai? So kita kena compete syafaat Nabi yang berapa kita pun tak pasti berapa banyak kuotanya. Kita kena compete untuk dapat tu. Sebab itulah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tak nak berlumba. So apa yang kita boleh tunjuk? Ya Rasulullah, aku layak. Mana? Apa tanda kamu? Ikut aku, umat aku. Mana? Ni for you. Okey, bagus for you aja. Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari tulis Sahih Bukhari, mengumpulkan dan dimanfaatkan 1200 tahun. Kamu nak lawan dengan fuyo saja? Mana cukup? So apa benda yang nak tunjuk pada Nabi SAW untuk melayakkan syafaatnya? Khalid ibn Walid menghabiskan masanya untuk mati syahid dan berjuang kepada Islam. Akhirnya dia mati atas katil dia sampai hina diri dia. Akhirnya aku nak akan mati seumpama lembu unta di atas tempat tidur. Tapi walau bagaimanapun, wa ma fi jasadi mawdi'un illa fi ta'latu ramhin mudarbatu sayf. Dalam dekat tubuh aku tak ada kecuali semua ada parut-parut kerana berjuang kerana Allah. Dia boleh bawa parut-parut itu untuk sebagai bukti kecintaan dia dan dia umat Muhammad. Siapa yang kita bawa? Sony Vaio kita nak bawa? iPod 3GS kita? BlackBerry kita? Apa benda? Kalau itu yang kita kejar, itu yang la ilaha illallah, macam mana kita nak
Nasib baik Nabi tak beritahu yang dapat syafaat 2 juta. Kalau tidak, pengsan dia. Ulama-ulama besar dah berapa juta lah. Tapi jangan putus asa. Ingat, Kungfu Panda naik atas tangga. Walaupun di ulama besar, dia tak semesti lebih baik daripada kita. Allah Maha mengetahui. Ingat, walaupun kitabnya 20, 1000, 100, tak semestinya dia ikhlas. Kita boleh lawan dari sudut ikhlas. Sebab itulah saya berikan nas motivasi semalam, pagi tadi. Boleh menyamai 50 sahabat. So, apa tunggu? Kita kena buat sesuatu untuk membuktikan kita umat Muhammad. Bayangkan baginda Nabi SAW memang nakkan kita termasuk dalam kumpulan itu. Sampaikan Nabi semasa segeringnya, ummati, ummati, umat aku. Nabi nak tolong sangat ni. Allah beri petunjuk nak tolong. Tapi Nabi nak tolong, Nabi terpaksa buat penapisan juga. Maka kita kena ikut cara Nabi tadi ni serapat yang boleh, supaya kita boleh termasuk dia bukan shortlisted apprentice bagi dia Nabi SAW. Yang seterusnya. Jadi sama-sama kita ringankan kepenatan dengan sebuah nasyid. It is your light that we need.
Baik, jadi jelas daripada hasil ini, yang dulu, kita boleh tengok sini. I'll try to follow your way and I do my best to live my life as you taught me. So itu yang pertama, kerja kita, tak tahu apa yang Nabi ajar kita. I pray to be close to you on that day and see you smile when you see me. Agaknya Nabi kalau tengok cara kita hidup sekarang, Nabi senyum. Agaknya Nabi kalau tengok apa dalam komputer kita, Nabi senyum tak? Agaknya kalau Nabi tengok apa dalam bilik kita dan buku-buku yang kita baca, Nabi senyum tak? Agaknya kalau boleh dikeluarkan rekod apa yang kita buat selama hidup 20 tahun ni, Nabi senyum tak? Kita sendiri boleh fikirkan Nabi akan senyum atau tidak melihat kita di padang mahsyar. Dan adakah kita layak untuk mendapat shortlisted sebagai umat Muhammad yang boleh mendapat syafaat? Itu perlu kita fikirkan. Seterusnya. Tadi semua kita bincang tu, semua perkara-perkara yang sepatutnya kita dapat di dunia lagi, dan di akhirat secara sepintas lalu. Yang pertama sekali lagi. So jadi ini kita bermula daripada alam barzah lagi. 3 perkara akan mengikuti mayat, 2 akan kembali sunyi, hanya tinggal 1 saja bersama mayat. Yang akan ikut dia ke kubur adalah ahli keluarganya bersama-sama dengan harta-hartanya mungkin, dan amalan. Yang balik semula ke rumah adalah ahli dan hartanya, ahli adalah ahli keluarga, yang tinggal bersamanya adalah amalan semula. Itulah yang kita berikan. Yang kita berikan tadilah yang akan mula berfungsi, mata wang, pahala dan keredaan Allah akan mula berfungsi dan diiktiraf bila masuk ke dunia alam barzakh. Yang kedua, seterusnya. So jadi sesiapa yang membantu menghilangkan kesusahan orang lain, kesusahan orang lain termasuklah kesusahan akhiratnya, masalah-masalah akhiratnya, maka Allah akan hilangkan kesusahan mereka di dunia and the next, dan juga di akhirat. Seterusnya. Itu saja. Jadi